Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah, insyaAllah pada petang ini saya akan membentangkan analisis tentang filem Nujum Pak Belalang. Okay. Sebelum tu kita lihat sinopsis, iaitu filem ini mengisahkan, ada filem Melayu yang mengisahkan seorang budak lelaki yang pintar dan rajin serta mempunyai bapa namanya Pak Belalang yang malas bekerja dan setiap hari tidur sahaja ataupun tidak mahu bekerja. Okey, jadi tidak menghiraukan tanggungjawab sebagai bapa untuk menyara keluarga dipikul oleh anaknya Belalang. Okey, itu kisah, dan kita lihat dalam filem ini ada beberapa perkara yang bercanggah ataupun menyalahi dalam masalah akidah, khususnya dari segi i'tikad, perkataan dan perbuatan yang kita akan bincangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Okey, yang pertama dari segi i'tikad, yang kedua dari segi perkataan, yang ketiga dari segi perkataan. Okey, ya dari segi kepercayaan, dari segi i'tikad, kita lihat pada scene yang ke-18 pada minit yang ke-21.5 saat. Lihat kat situ, Pak Belalang dikunjungi oleh penghulu untuk membuat ramalan, dan Pak Belalang membuat telekan dengan membawa satu geluk yang berisi air, ataupun dibawa oleh Belalang kepada Pak Belalang untuk membuat telekan. Jadi dalam telekan tersebut, dia memasukkan tangan untuk menunjukkan dengan membacakan serampah ataupun bacaan untuk menunjukkan ada bayang-bayang untuk menyelesaikan masalah kecurian di kampung tersebut, melihat siapakah pencuri dan di manakah 2 ekor lembu dan kambing tersebut. Jadi selepas dikacau, dilihat seolah-olah melihat bayang-bayang, tapi bila digedahkan kepada penghulu tidak nampak apa-apa. Lalu penghulu tak mengatakan tidak ada apa-apa, maka Pak Belalang kata mengikut rambalan dia bahawa orang yang tak nampak itu ialah anak luar nikah. Jadi dekat situ kita lihat kepercayaan. Pertama, penghulu mempercayai atau menerima kepercayaan yang dibuat ramalan, ataupun dia percaya dengan ramalan Pak Belalang. Kedua, Pak Belalang Pak Belalang buat ramalan terhadap orang yang tak nampak tadi adalah anak luar nikah. Jadi kalau tengok kesalahan akidah ini, dia adalah perkara yang bercanggah. Perkara yang bercanggah dengan maknanya Tok Mulu mempercayai apa yang dibuat oleh Pak Belalang ini adalah perkara yang bercanggah ataupun yang bertentangan dengan akidah dari segi kepercayaan. Jadi rasionalnya kesalahan tersebut adalah memberikan keyakinan bahawa nasib manusia ni boleh ditentukan dengan perkara telik atau melalui nujum. Ini adalah benda yang tidak diizinkan di dalam agama ataupun dalam Islam. Sebagaimana hujah ayat Quran surah Al-Maidah ayat 90 bahawa yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Kat situ disebut tentang larangan untuk ataupun menjauhkan telekan ataupun nujum lah, menilik oleh nujum. Okey, kemudian ini yang kedua, kesalahan dari segi aspek perkataan, ialah pada babak ataupun dialog yang 117, nyawa dan ladang. Ketika mana dia sibuk membagikan harta, tiba-tiba Belalang yang menyamar menjadi anak jin untuk memakan darah salah seorang keduanya. Lalu di situ kita lihat permintaan tolong oleh nyawa untuk tidak makan darah, mana minta tolong kepada jin. Jadi kat situ kesalahan perkataan yang meminta tolong kepada jin ataupun selain daripada Allah SWT adalah bentuk syirik ataupun bentuk menafikan kuasa Allah atau kuasa lain daripada Allah SWT. Sedangkan dalam agama kita diminta
kita untuk berlindung dengan apa sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita minta berlindung pada selain Allah adalah salah satu daripada perkara syirik. Tengok ayat yang menyatakan syirik ini ancaman kepada individu sebagaimana Allah SWT telah memberi amaran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Jadi maksudnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Okey, seterusnya kesalahan yang ketiga dari segi perbuatan, kesalahan dari segi perbuatan ialah melakukan sihir, itu pukau, ketika mana untuk mencolik putri bujur sirih seorang raja pada scene 21A pada minit yang ke 100.46 saat ataupun 1 jam 40 minit 40 saat. Pada masa itu menggunakan mengambil segenggam pasir, kemudian dibacakan mentera, kemudian ditabur di hadapan sana, lalu pengawal itu semuanya pengsan, maka dengan itu peluang untuk masuk dan menculik dan membawa lari putera ke gunung. Jadi maksud di sini ialah menggunakan sihir atau pukau dalam melakukan perkara yang haram ataupun untuk mengambil hak orang atau lebih kata menganiaya serta menzalimi hak orang. Okey, dari segi rasionalnya dalil menunjukkan bahawa memberikan percaya kepada sihir dan ilmu yang membawa alat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Sebagaimana hujah dalam Quran ataupun surah Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sasih. Jadi kat situ ayat Quran menafikan, mendakwa bahawa sihir ini diajar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sebenarnya syaitan. Okey, seterusnya kita lihat tiga perkara tadi, kesalahan. Yang ketiga kita lihat pula kesan dan impak terhadap pemikiran, akhlak, kepercayaan masyarakat Islam. Okey, yang pertama ialah pemikiran tertutup dan jumud. Pemikiran tertutup dan jumud yang pertama lahirnya apabila seseorang itu menggunakan delekan ataupun nujum buat belalang dalam tadi, menerima bulat-bulat tanpa soal periksa. Sebab sepatutnya penghulu membuat satu siasatan terhadap kes untuk diselesaikan, kemudian barulah bertindak ataupun mengambil tindakan setelah mendapat keputusan. Tetapi menerima bulat-bulat apa yang dikatakan oleh nujum ataupun tukang telik tadi, maka kat situ akan mewarisi pemikiran yang jumud dan tidak terbuka. Yang kedua ialah akhlak yang buruk yang terdapat dalam masyarakat ni, ialah dalam kesalahan ialah akidah yang dimuat dengan filem ini. Yang buruk ialah kat situ ialah pak belalang menipu ataupun pak belalang yang sikap pemalas sanggup menipu untuk mendapat habuan atau upah ataupun kemasyhuran kepada penghulu, raja dan orang kampung dengan menggunakan kemahiran menelik secara kebetulan berkena. Sedangkan perkara itu tidak diizinkan dan tujuan Nabi utus untuk membaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Okey, yang ketiga pengularan kepercayaan dan amalan khurafat. Dalam kesan keakidah tadi kita tengok filem ini menghidupkan kepercayaan dan khurafat dalam masyarakat. Contohnya berjumpa ahli nujum, menggunakan bomoh, menggunakan sihir untuk melakukan perkara-perkara yang tidak, memang semuanya itu tidak diizinkan dalam agama. Okey, seterusnya kita akan lihat kritikan sosial terhadap filem ataupun terhadap cerita tadi dari aspek pemikiran. Pertama, percaya bulat-bulat. Jadi pemikiran jumud, percaya bulat-bulat. Maksudnya dalam tu gambaran menunjuk sikap percaya membabi buta, percaya tanpa usul periksa, yang wujud apabila menerima terhadap ramalan ahli sihir ataupun ahli nujum tadi. Menerima perkara itu tidak diizinkan. Kita mestilah mencari dalil atau hujah atau membuat siasatan atau apa-apa percayaan itu mesti berdasarkan kepada bukti. Sebab Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanun. Siasat dulu apa yang sampai kepada kita. Sebenarnya sikap pemalas yang wujud dalam episod ataupun cerita yang ada pada Pak Belalang, yang tidak menghiraukan kehidupan yang miskin dan membiarkan tanggungjawab itu dipikul oleh anak. Kemudian sedangkan bekerja adalah satu ibadat yang dituntut untuk kita menyara hidup kita dan keluarga kita dan orang-orang yang dia bertanggungjawab. Sedangkan dalam Islam juga menyarankan kita berlindung daripada sifat malas.
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu antaranya. Okey, yang seterusnya yang ketiga ialah nas, masih percaya kepada ilmu sihir. Percaya kepada ilmu sihir yang memang perkara ini dalam kehidupan sebagai satu alat dalam kehidupan masyarakat ini, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Maknanya untuk membuat sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang diciptakan. Malah sihir ini mendatangkan banyak mudarat, ataupun dia tidak boleh mendatangkan kebaikan dan mudarat, tapi banyak mendatangkan kemudaratan dalam masyarakat, tak kepada pengamal ataupun masyarakat sekeliling. Okey, seterusnya cadangan. Yang last sekali, cadangan untuk menerapkan nilai akidah dan cara berfikir yang betul. Pertama, mengenal hakikat tauhid. Maknanya kita kena mempelajari dan memberikan penekanan terhadap tauhid yang bersumberkan Al-Quran dan hadis yang asal, dan sebagaimana disebut dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maknanya Allah yang satu dan Allah yang tempat bergantung. Maknanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah diberikan penekanan, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua ialah beribadat hanya kepada Allah. Dalam kehidupan kita, semua perkara adalah ibadat. Bila ibadat itu kerana Allah. Ibadat ialah benda yang kita niatkan kerana Allah. Bila kita nak buat, benda itu mestilah ia izinkan dalam agama. Kerana Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana juga kita buat pengakuan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hatiku hidup Islam. Kerana sekerja buat kita itu kerana Allah. Bila kerana Allah, mestilah mengikut garis panduan. Yang ketiga, mengenal hakikat syirik. Hakikat syirik yang kita perlu faham sebenar-benarnya. Bukan sahaja teori, mungkin kita tahu dalam kitab atau buku, tetapi dari segi realiti kehidupan, kesalahan yang sebenar yang berlaku dalam masyarakat itu perlu kepada pendedahan secara detail, secara jelas, untuk mengenal perkara yang jatuh kepada syirik dan boleh membatalkan Islam kita. Last sekali ialah cadangan berpegang kepada ajaran Islam yang syumul. Dan inilah adalah penyelesaian yang paling utama apabila Islam yang kita ambil berdasarkan Al-Quran dan hadis yang membentangkan kepada kita ajaran yang syumul, berbeza dengan agama Kristian yang menyempitkan urusan kehidupan dan menyebabkan barat berasa tidak melengkapi dan memenuhi cita rasa kehidupan, sedangkan Islam berbeza dengan ajaran agama yang lain yang dicipta oleh manusia. Seterusnya kita lihat sekarang last sekali, perkara-perkara yang kita sebut ini adalah perkara asas dalam kehidupan masyarakat, perlu dibenteras, perlu diberikan penghalang untuk supaya tidak menyerap dalam filem-filem dalam masyarakat, supaya tidak menjadi suatu pegangan dan kepercayaan. Bimbang perkara ini akan menjadi pekan Allah SWT akan turunkan bala, sebagai sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zahara fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi amaran Allah SWT, apa yang berlaku adalah perbuatan manusia yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Maka oleh itu, untuk menjaga akidah, salah satu daripada matlamat maqasid syar'iyah, iaitu hifzuddin, yang perlu kepada usaha untuk menghalang penyelewengan akidah berlaku dari semua sudut dalam masyarakat, sama ada dalam filem yang menjadi tuntunan kepada masyarakat. Jadi itu saja yang dapat saya bentangkan. Mudah-mudahan dia membuat penilaian sebaiknya oleh Dr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.